Dia adalah jenis orang yang tidak cuba berlakon dengan cara tertentu atau melakukan perkara tertentu hanya untuk menyesuaikan diri. Seorang gadis manis berumur 16 tahun yang terjebak dalam percintaan sekolah menengah yang penuh dengan kegairahan. Kami benar-benar gembira untuk pergi ke sana. Dia penyokong sorak popular, manakala dia pemain wide receiver yang akan ke college. Mereka adalah impian Amerika. Sehinggalah Bagaimana saya boleh dapatkan anak saya? Dia kelihatan pucat. Anda telah membuat kesimpulan tentang punca kematiannya. Ia adalah kesan tembakan pada si mati. Dan apakah cara kematiannya? Ini adalah satu kes pembunuhan. pembunuhan itu memecah belahkan bandar kecil ini, meninggalkan penyiasat menyelesaikan kes ini. Dia pegang kepala dan berkata, "Saya tak tahu macam mana boleh sampai sini. Saya diculik dan tak tahu apa berlaku. Di mana saya?" Apa yang awak fikirkan dalam fikiran awak tentang cerita ini? Saya memang tak percaya ia benar. Apa fikiran pertama awak? Robbie terlibat perkara memalukan. Siasatan dengan cepat tertumpu ke satu arah. Jadi, siapa yang Anda beritahu polis sebagai orang yang Anda percaya akan mencederakan anak perempuan Anda? Riley Gall. Tidak lama kemudian, kawan terdekatnya berpaling tadah dan membantu polis dalam operasi penyamaran. Saya mesti pastikan dia pergi. Sarung tangan itu akan saya buang ke air. Mereka takkan pernah jumpa dia. Adakah jejaka pujaan remaja ini akan berubah dari lelaki populer ke banduan? Adakah saya suspek dan pengertiannya? Patutkah awak jadi suspek? Ini adalah Crimes of Passion oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. November 2016 adalah malam persekolahan biasa. Ia adalah hari Ahad, dan sekolah menengah Central di Knoxville, Tennessee, baru sahaja meraih kemenangan besar. Pasukan bola sepak mereka baru sahaja meraih kemenangan besar dalam perlawanan playoff, dan mereka hanya satu perlawanan lagi untuk bermain dalam kejohanan negeri. Emma Walker, 16 tahun bersorak di tepi padang. Dia mungkin masih teruja dengan kemenangan itu ketika bersantai bersama ibu bapanya malam Ahad. Hanya malam yang biasa. Kemudian dia makan ais krim dengan ayahnya malam itu. Pukul berapa itu berlaku? Ia antara pukul 7 dan 8. Saya tak pasti tepatnya. Baik. Awak tidur pukul berapa? Dalam pukul 10 sebelum 30. Semuanya normal, tiada apa-apa yang luar biasa. Namun malam ini adalah malam terakhir Emma. Keesokan pagi, ibu Emma mengejutkannya untuk ke sekolah dan membuat penemuan mengerikan. Saya sentuh kakinya cuba untuk mengejutkan dia. Biasanya Emma akan segera bangun, berderak atau menarik nafas bila saya kejutkan. Tapi kali ini tiada reaksi. Boleh awak nampak apa yang tak kena? Saya tak pasti apa yang tak kena. Penyiasat akan segera tahu apa berlaku pada Emma. Pada 21 November 2016, di dalam keselamatan dan kesucian rumahnya, dia telah ditembak dan dibunuh akibat luka tembakan di belakang kepalanya, tepat di belakang telinga kirinya. Emma Jane Walker lahir pada 20 Mac 2000. Emma sangat bersemangat sejak kecil. Dia berpribadi kuat dan bersemangat tinggi. Emma Walker, bagaimana orangnya dia? Dan seorang gadis muda yang sangat berdikari, sangat ingin tahu, empati dan suka haiwan. Dan dia adalah jenis orang yang tidak cuba berlakon atau melakukan sesuatu hanya untuk menyesuaikan diri. Dia adalah dirinya sendiri dan juga seorang remaja yang sangat degil, sangat suka berseronok dan kelakar. Baiklah. Dan seorang pemimpin yang baik. Kawan-kawan dan keluarganya, kata dia, adalah penyeri suasana. Dia hanya perlu buat muka kelakar dan itu boleh menceriakan sesiapa sahaja. Dan sorak adalah sesuatu yang benar-benar dia minati. Apakah jenis aktiviti yang anak perempuan Anda, Emma, terlibat? Semasa kecil, dia sertai gimnastik dan tarian kompetitif. Dan kemudian apabila dia memasuki sekolah menengah rendah dan menengah atas, dia mula menyertai pasukan sorak untuk tahun pertamanya di sekolah menengah. Dan adakah itu sesuatu yang Anda galakkan sebagai ibu bapa untuk dipelajari? Ya, jika dia gembira melakukannya, maka itu adalah perkara yang baik. Okey. Dan apabila dia masuk sekolah menengah, adakah dia lakukan itu juga? Ya. Dia seorang pelajar yang bagaimana? Dia pelajar AD, seorang pelajar yang sangat
Dan di sekolah menengah, anda kata dia, adakah aktiviti lain yang dia lakukan selain itu? Dia mengalami kesan kesihatan dan tanda-tanda selepas itu. Dia ingin menjadi jururawat di organisasi XAB. Ada jenis jururawat tertentu yang dia ingin jadi? Seorang jururawat AP. Pada 2016, Emma di tahun ketiga di Sekolah Menengah Central, Knoxville, Tennessee. Dia ada rancangan besar untuk masa depan, tapi kini masih budak. Seperti budak lain, dia melepak dengan rakan pada malam Jumaat. Itulah yang dia lakukan pada 18 November 2016 apabila sesuatu pelik berlaku. Kami nampak seseorang di hujung jalan, namanya Riley. Mula pergi ke sana sendiri. Saya tidak mahu mereka pergi ke sana seorang diri. Saya rasa orang itu tidak kata mereka diculik. Keluar sendiri jika tak mahu lihat orang tersayang cedera. Baik. Dan bagaimana dia membalas perkara itu? Dia ketakutan. Dia tak tahu apa yang perlu difikirkan tentang mereka. Emma menerima satu siri message teks pelik. Mesej pertama yang dia terima dari nombor tidak dikenali. Pergi ke kereta dengan kunci pada 11.25 seorang diri. Emma membalas, siapa ini? Orang misteri itu berkata, bahagian mana seorang diri yang awak tak faham? Emma message, ya saya tak nak sebab saya tak tahu siapa ini, LOL. Nombor itu membalas, saya tak mahu melukai orang tersayang. Saya ada seseorang yang awak sayang. Jika awak ingkar, saya akan cederakan mereka. Jika awak beritahu sesiapa, saya tetap akan cederakan mereka. Kami melihat semula keluar dan nampak seseorang terbaring di tanah. Saya menangkapnya. Di mana? Mana tubuh di atas tanah itu? Di luar, lebih kurang di pintu depan. Siapa yang berada di jalan itu? Riley Hall. Musim luruh 2014 Emma. 14 tahun bertemu William Gall yang menggunakan nama tengah Riley. Riley lebih tua. Dia pelajar tingkatan 5 berumur 16 tahun dan segera menarik perhatian Emma. Ketika itu, Riley bercinta dengan orang lain, tapi janji akan putuskan hubungan dan bawa Emma ke prom. Ia tidak berlaku, namun dia tetap ada perasaan pada Riley. Selepas Riley memutuskan hubungan dengan gadis lain, mereka menjadi sangat rapat dan tidak terpisahkan. Kami benar-benar bahagia bersama. Kawan-kawan kata fasa hubungan ini sangat sempurna. Emma ialah seorang pemandu sorak dan Riley, wide receiver dalam pasukan bola sepak. Apa pendapat awak tentang hubungan itu semasa ia bermula? Beberapa bulan pertama menyeronokkan dan nampak biasa. Pada satu ketika, adakah itu berubah? Ya. Namun apabila hubungan berlanjutan, pasangan kekasih sekolah menengah menjadi hambar. Musim luruh 2016, Riley ke College Maryville, 30 menit selatan Knoxville. Ia cukup dekat untuk dia kekal berhubung dengan Emma, tapi cukup jauh hingga hubungan jadi tegang. Bagaimana Anda akan menggambarkan hubungan lama Anda? Ia agak bergolak kerana ibu bapanya langsung tidak suka dengan saya. Kerana kali pertama kami berpisah, saya telah berlaku curang terhadapnya. Dan ibu bapanya tidak pernah memaafkan saya kerana itu. Walaupun dia sudah memaafkan saya. Dan mereka tidak pernah benarkan kami menjalinkan hubungan sebenar sepanjang kami bersama. Mereka hanya benarkan saya hanya dibenarkan datang ke rumahnya. Kami terpaksa duduk di ruang tamu dan lepak bersama, dan kami tidak dibenarkan keluar, dating atau apa-apa seperti itu. Pada mulanya, kawan-kawan Emma rasa pelik tentang Riley. Kumpulan kawan yang awak ada. Memang tak suka Riley. Saya rasa awak mungkin dah beritahu detektif. Awak ada bercakap dengan detektif kes ini, kan? Awak kata pada detektif, kamu semua tahan dengan Riley sebab Emma sukakan dia. Bagaimana awak akan menggambarkan hubungan mereka? Tidak sehat, positif. Macam mana? Kenapa? Dia sangat mengongkong. Malah kawan Riley juga berkata begitu. Bagaimana Anda gambarkan hubungannya dengan Emma? Mengongkong. Ia adalah sesuatu yang bersifat memiliki. Saya selalu dengar dia kata, apa pun jadi, dia bukan milik saya. Saya suka percaya. Keluarga Emma mula menyadari ada yang tidak kena dengan hubungan mereka. Adakah Anda kerap periksa mesej dan komunikasi? Ya. Adakah Anda mula risau tentang perkara begitu? Ya.
Beritahu kami kenapa. Hanya bahasa yang digunakan dan cara yang bercakap. Kami rasa ia tidak sesuai digunakan dengan sesiapa pun. Anda sudah beritahu Riley tentang kebimbangan itu? Ya, bagaimana dengan sikapnya tentang itu? Kami akan bercakap dengannya dan dia akan jelaskan bahawa dia marah serta cuba mempertahankan diri. Dia hormat Anda? Bersemuka, dia hormat kami. Okey, tapi anda akan nampak benda lain di telefon. Di telefon, dia hanya akan marah jika kami kata tidak atau tidak benarkan dia buat sesuatu. Saya rasa ada beberapa perkara yang tidak begitu. Dia tidak menghormati kami sebagai ibu bapa. Apabila kami kata tidak, maksudnya memang tidak. Baik, apa usaha anda mendidik anak anda tentang hubungannya dengan Riley Gong? Kami cuba menghalangnya daripada berjumpa dengan dia. Dan kadang-kadang anda perlu bertolak ansur sedikit. Jadi, kami akan menetapkan had tentang bagaimana dan bila mereka boleh berjumpa. Menjelang Oktober 2016, had yang ditetapkan ibu bapa Emma makin ketat. Kami hanya rasa seperti hanya apa yang kami lihat dan cara dia bercakap dengannya tidak benar-benar menghormati peranan kami. Kami hanya rasa seperti kami perlu sentiasa berada di sekeliling untuk memantau hubungan itu dengan lebih dekat. Mereka masih bersama dan berjumpa secara rahsia. Adakah anda tahu dia pernah jumpa Emma tanpa pengetahuan ibu bapanya? Ya, Tuan. Apa yang anda tahu itu dari perbualan dengan Riley? Ya, Tuan. Dia sering beritahu saya tentang menyelinap ke rumah mereka. Saya tertanya bagaimana dia tahu bila mereka ada atau tiada di rumah. Dan apabila dia menyelinap masuk ke rumah mereka, bagaimana dia akan pergi ke Sturkey? Seperti yang saya katakan, ia bergantung kepada tempat dia letak kereta sebelum dia berangkat. Sama ada itu kolam renang, salah seorang hilang, atau apa sahaja keadaannya. Ini berterusan untuk beberapa ketika, sehingga Emma tertangkap. Pada 30 Oktober, polis memaklumkan anak perempuan mereka yang berumur 16 tahun ditemui dalam kereta bersama lelaki 18 tahun lewat malam dan meminta mereka datang jemput. Kemudian, ia menjadi lebih serius. Kadang-kadang kami hanya akan berkata, jangan jumpa dia buat sementara waktu. Kadang-kadang kami ambil telefon dia sekejap hanya untuk hentikan komunikasi. Tidak pernah untuk masa yang lama. Kami hanya cuba buat dia berundur seketika dan sedar keadaan ini tidak senamat untuk kesihatannya. Okey, pernahkah awak tahan dia di rumah untuk pastikan dia ada di situ seperti sebelum kematiannya pada November 2021? Awak ingat masa itu dia memang ditahan di rumah? Bukan semasa kematiannya ya, tapi ia berlaku beberapa minggu sebelum itu. Ya, dia memang ditahan di rumah. Okey, kami telah mencuba sedaya upaya untuk mencari sesuatu yang sesuai untuk dia supaya dia terus hidup. Tetapi ini bukanlah yang terbaik untuk dia dan bukan yang paling sihat untuk dirinya sebagai seorang individu serta untuk berada dalam hubungan dengan dia. Saya harap itu dapat membuka matanya untuk cuba dapatkan apa yang dia suka. Kerana kami buntu apa lagi boleh dilakukan. Ini menandakan satu titik perubahan untuk Emma. Awal November, dia dengar amaran ibu bapaknya, lalu putuskan hubungan dengan Riley. Pada 14 November 2016, dia message kawan Riley, Macmillan Siegel, yang dikenali dengan nama gelaran Maxi. Dia beritahu Maxi dia dah sekat Riley dan beberapa hari kemudian minta bantuan Maxi lagi. Bawa kawan awak yang gila ke Maryville dan pastikan dia menjauh, katanya. Maaf, dia ambil dadah dan perlukan bantuan mental. Antara message terakhir Emma kepada Maxi, saya tak tahu apa lagi perlu dibuat. Dari jauh, Riley kelihatan normal. Dia menamakan musim pertamanya dengan pasukan bola sepak Maryville College, bermain perlawanan terakhirnya pada 12 November. Namun, orang terdekatnya tahu ada yang tak kena. Dia sering nelpon kawan kami, Groove, dan menangis tentang perkara itu. Betul-betul? Memang betul. Menangis seolah-olah meratap. Itulah bunyinya. Baik. Sentiasa. Sering bercakap tentang betapa sedihnya perkara itu dan dia tidak dapat melakukannya. Perkara-perkara seperti itu. Dia tak boleh buat apa.
Saya andaikan putus cinta. Seperti yang saya katakan, saya tak tahu apa yang berlaku antara mereka. Tapi nampaknya dia memang tak boleh putuskan hubungan itu. Tak boleh bertahan selepas putus cinta atau tak boleh melaksanakan perpisahan itu? Tak boleh bertahan sebab dia tak boleh bayangkan dirinya tanpa dia. Dia perlukan dia, perkara-perkara macam tu. Maxi dan rakan-rakan menemui Riley pengsan dalam keretanya. Ada botol bir kosong dan botol pil berselerak dalam keretanya bersama nota bunuh diri. Kami tidak baca nota bunuh diri itu, tapi ia ada di situ. Bagaimana awak bertindak? Apa tindakan awak? Kami segera mengeluarkannya dari tempat duduk pemandu, meletakkannya di tempat duduk belakang dan membawanya ke hospital di seberang jalan. Okey, berapa lama dia di sana kalau awak tahu? Setahu saya, kami daftarkan dia dan menemaninya di hospital hingga penjaganya yang saya panggil datuknya tiba. Datuknya datang, jurulatih, ujabat tangan, pastikan dia okey, kami beredar. Setahu saya, dia hanya berada di hospital selama 2-3 hari saja. Okey, lepas tu dia kembali ke kampus. Dia kembali ke kamp saya. Adakah itu mengejutkan awak? Ya, memang mengejutkan. Namun, rakan lain seperti Isaac Ewers mempunyai kisah berbeza. Dia beritahu saya dia pernah cuba bunuh diri. Pernah sekali saya menjemputnya dan dia kata dia ambil hydrocodone, tapi bila saya temani, dia nampak tenang dan waras. Dia ada kesan hydrocodone atau apa-apa. Sementara itu, Emma menghabiskan berminggu-minggu didenda tidak boleh keluar rumah, bermula dari 30 Oktober sehinggalah malam Jumaat pada bulan November apabila dia bertemu dengan rakan-rakannya. Pada malam itu, Riley muncul dan mendakwa diculik. Siapa di jalan tadi? Riley Harold, apa yang dia buat? Ia mundar-mandir di jalan itu. Okey, lepas tu dia buat apa? Mundar-mandir dengan tangan di kepala, hanya berdiri di situ. Apa yang anda rasa berlaku padanya berdasarkan tindakannya mundar-mandir dan memegang kepala? Sebabnya saya dapati nama itu, dia tidak pukul atau sebagainya. Okey. Anda cukup dekat untuk dengar perbualan itu? Ya, Tuan. Dan apa yang Riley Gall katakan? Dia kata, saya tak tahu di mana dan kepala sakit. Okey, dan adakah suara mereka biasa atau meninggi? Meninggi. Okey. Dan apa yang Emma beritahu dia? Selepas itu, saya dah penat dan tak mampu teruskan ini. Dan macam mana dia bereaksi terhadap perkara itu? Ia semakin keliru dengan orang sekeliling. Apa jenis perkara yang dia sebut di pintu belakang? Dia berkata, saya tak tahu dah beritahu awak. Saya tak tahu apa yang berlaku. Awak ingat pakaian defendant? Baju sejuk kelabu dan... Namun, bagi yang rapat dengan Riley, penculikan ini tidak masuk akal. Kamu terima panggilan dari Riley? Ya, Tuan. Apa tujuan panggilan itu dan apa yang dia katakan? Sangat tidak teratur dan aktif, maklumat kurang. Dia hanya menghubunginya secara rahsia. Dia telah menculiknya tanpa diketahui lokasinya atau apa yang akan dilakukan. Dia jatuhkan hustle punch, lalu mereka hubunginya. Baik. Kamu semua ada minta dia kesan lokasinya? Ya. Kami kata, kamu di mana? Kami akan datang dan ambil kamu. Tak kisah di mana. Kami mahu tinggalkan kamu di sini di mesyuarat senior. Kami tahu ini bukan penculikan. Adakah kamu setuju dengan perancangan itu? Tidak, Tuan. Kami beritahu Riley bahawa kami akan datang untuk memandu mundar-mandir sehingga kami berada di pub. Kamu semua silap. Tetapi dia masih bertegas ia benar. Semasa kami berbincang untuk menghasilkan podcast, dia sudah pergi. Baik. Jadi apa yang awak lakukan? Kami memakai kasut dan dalam masa 10 minit awak sudah memandu ke satu lagi pertempuran. Riley memberhentikan keretanya. Kurang dari 10 minit. Maksud saya, ia memang begitu. Kami letak telefon, pakai kasut, turun ke bawah, ambil kereta dan Riley bawa kereta itu ke depan. Okay. Pada mulanya, Kami terkejut kerana baru benar. anda baru saja menculik kurang 10 minit lalu dan dia tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba dia muncul dengan kereta sambil berkata, kepala saya sakit. Saya akan jelaskan semuanya bila kita masuk nanti. Mari kita masuk dulu. Mari kita masuk. Tapi kami bertegas. Tidak, kita boleh bercakap di sini saja.
Jika awak dalam bahaya, kita perlu pergi dapatkan bantuan, bercakap dengan polis, sesiapa sahaja yang perlu kita jumpa untuk pastikan orang-orang ini tidak mengejar awak. Okey, apa yang berlaku bila awak masuk? Riley berulang kali kata dia tak pesan apa-apa, kepala ini dipukul dan minta kami rasa benjolan di situ. Okey, dia ada beritahu lokasi dia diculik? Tidak, Tuan. Adakah dia beritahu awak siapa yang menculiknya? Tidak, Tuan. Dia ada kongsi butiran penculikan itu? Tidak. Adakah dia beritahu awak yang dia telah jumpa Emma? Tidak, Tuan. Dia ada beritahu awak apa-apa tentang penculikan ini? Tidak. Selain daripada itu, dia hanya bergurau. Tidak. Jadi bagaimana awak semua respon terhadapnya? Kami memang dah tahu itu cuma gurauan. Kami terus desak dia. Siapa mereka? Apa yang berlaku? Sebab jelas kami sangat risaukan dia kalau lelaki ini telah diculik. Dia kawan baik saya. Saya tak mahu hal buruk berlaku padanya. Kami terus desak hingga dia hanya jawab, tak ingat. Ketika itu saya ingat ia berlaku berulang kali dan kami hentikan isu itu. Akhirnya ia hilang begitu saja. Bahawa dia telah diculik, Tuan. Okey? Dan awak tak pernah hubungi polis atau apa-apa seperti itu, betul? Tidak, Tuan. Kami tahu ia bukan bahaya sebenar. Jam berdetik menuju Ahad 20 November. Itulah malam Emma makan ais krim dengan ayah sebelum tidur. Pada waktu malam, jiran-jiran Emma melaporkan bunyi pelik. Boleh anda nyatakan bila anda dengar 2 das tembakan itu? Ya, apa urutan tembakan? Saya tak mengira. Saya ingat dia Emma dulu. Saya dengar 2 tembakan, tapi ada masalah di antara keduanya. Memang ada 2 bunyi tembakan. Keesokan paginya, keluarga Emma membuat penemuan yang mengerikan. Sekitar pukul 6.15, saya terjaga kerana jeritan yang kuat. Apa yang dia jeritkan? Saya tak ingat dengan tepat apa yang dia jeritkan. Tapi saya cuma ingat dengar dia menjerit, tidak, dan saya terus melompat keluar dari katil dan berlari ke sana, ke bilik adik saya di mana dia berada. Ceritakan apa yang awak nampak. Adik saya baring di atas katil menghadap ke atas. Damn. Dia berselimut? Saya tak ingat, saya rasa tidak. Apa yang awak perhatikan tentang dia? Dia kelihatan pucat. Bibir dia berwarna biru dan ada sesuatu di atas bantal sebelah dia. Apa yang ada di atas bantal itu? Saya tak tahu. Macam mana rupanya? Nampak macam muntah, tapi saya tak pasti sebenarnya bukan. Kau tahu sekarang? Ya. Kau ingat itu muntah masa tu? Ya. Muntah yang disebut Abang Emma itu sebenarnya bukan muntah. Emma telah meninggal di atas katil. Saya perasan bahawa ada sejumlah besar apa yang Anda gambarkan sebagai tisu otak atau jirim kelabu di atas bantal di sebelah kepalanya. Jelas kelihatan dia mengalami luka di bahagian kiri kepalanya. Dan apa yang bermain di fikiran anda? Apa yang anda fikirkan tentang apa yang telah berlaku? Saya tidak tahu apa yang berlaku. Saya suka percaya perkara buruk itu berlaku. Apa yang ibu awak sedang lakukan? Saya rasa dia cari dalam bilik untuk telefon 9 satu waktu itu. Adakah awak tinggal di dalam bilik tidur bersama Emma? Ya, saya cuba periksa nadinya dan saya tak rasa apa-apa tadi. Macam mana awak cuba periksa nadi? Kita have ya. Dan awak tak rasa apa-apa? Bagaimana suhu badan dia? Ada apa-apa perubahan? Ceritakan bagaimana awak melihat anak perempuan awak pagi itu. Dan dia sedang berbaring terhentang dan lidahnya berada di mulutnya. Kematian Emma segera diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Dalam kes ini, terdapat luka tembakan masuk di bahagian kiri kepala, tepat di atas telinga kiri.
Tiada laluan keluar yang jelas. Ia hanya laluan masuk. Apabila peluru memasuki kepala, ia memecahkan tengkorak dan menembusi otak, menyebabkan kecederaan otak. Dan itulah mekanisme mengapa dia meninggal dunia, iaitu otaknya cedera akibat peluru tersebut. Pada peringkat awal, penyiasat menentukan bahawa sesiapa yang menembak Emma tahu susun atur bilik tidurnya. Saya perasan semasa berada di dalam rumah dan keluar dari rumah bahawa bahagian tingkap itu kelihatan hampir sama tinggi dengan bahagian atas tilamnya. Jadi jika saya berdiri di luar rumah dan saya melihat tingkap ini, serta saya mempunyai pengetahuan mendalam tentang rumah itu, maksudnya saya pernah masuk ke dalam, seperti yang saya tahu dia pernah. Jadi saya boleh berdiri di luar dan menentukan bahawa bahagian bawah tingkap ini sejajar dengan bahagian atas tilamnya. Jika saya juga sebenarnya mempunyai pengetahuan mendalam bahawa Emma Walker tidur di atas bantal, benar-benar bernafas dari dalam, maka kepalanya akan berada dalam kedudukan yang tinggi. Semua faham? Jadi jika sebenarnya saya berdiri di belakang rumah dan saya memutuskan untuk menembak ke dalam rumah ini dengan tujuan untuk menyebabkan kecederaan badan yang serius. Saya akan menyasarkan ke arah badan, yaitu tepat di mana lubang peluru berada. Itu adalah perkara yang menarik perhatian saya tentang tempat sebenar peluru masuk ke dalam rumah. Ia berada di lokasi dan orientasi yang tepat, di mana kepala Emma Walker berada di dalam rumah. Tidak lama kemudian, individu berpakaian serba hitam yang dilihat di kawasan itu menjadi suspek utama. Selepas meneliti, ada apa-apa luar biasa ditemui dalam video Coulson Drive. Ya. Dan apakah ia? Seorang individu berjalan di jalan. Apa yang dia pakai? Pakaian gelap. Pakaian ini serupa dengan yang dipakai Riley Gall pada malam penculikan itu. Tidak lama kemudian, siasatan tertumpu kepada seorang individu, satu-satunya orang yang mempunyai motif untuk membunuh. Siapa yang anda maklumkan kepada polis sebagai individu yang anda percaya akan mencederakan anak anda? Riley Gall. Penyiasat menyoal siasat Riley. Ceritakan tentang panggilan telefon ini. Awak kata dia, macam mana awak cakap tadi? Dia kata panggilan itu tak berjalan lancar. Dia kata benda-benda kejam atau sesuatu macam tu. Ya. Boleh awak ceritakan tentang itu? Saya menangis dan saya cuba pujuk dia supaya kembali bersama saya. Tapi dia tetap kata tidak. Dia kata dia dah tak peduli tentang hubungan kami jadi. Dia kata dia habis berat tentang saya. Dia sayang saya tapi dia dah tak peduli untuk bersama saya lagi. Saya terus merayu agar dia dengar penjelasan saya. Dan saya terus telefon dia balik. Sebab saya panik dan saya terluka. Dan dia jawab sekali selepas dia keluar. Dan dia beritahu saya kalau saya telefon dia lagi, dia akan ganggu saya. Saya tetap telefon dia. Dia jawab lagi dan dia kata kamu kena berhenti, kamu gila, kamu kena cari kehidupan. Riley kata pada masa pembunuhan Emma, dia berada dalam keretanya menangis kerana perpisahan itu. Saya balik ke kampus sekitar pukul 1 pagi dan hanya duduk dalam kereta saya selama kira-kira 2 jam setengah dan hanya menangis. Maaf, jam berapa balik ke kampus? 1:15. Duduk di rumah 2 jam. 2 atau 3. Saya balik asrama pukul 4.30. Rakan sebilik saya masih berjaga dan tanya kenapa saya balik lewat. Jadi awak balik ke bilik asrama awak? Sekitar 4.30 saya duduk di tempat letak kereta depan pusat sukan di mana kereta saya pernah digeledah. Saya hanya duduk di situ 2 hingga 3 jam menangis sambil melihat gambar-gambar kami. Saya hantar mesej pada dia pada pukul 12.55. Itu mesej terakhir. Tapi saya tetap beritahu dia kerana dia jelas tak akan terima saya semula. Apa yang awak hantar pada dia? Secara tepat tidak, tapi saya cuma beritahu dia betapa saya sangat mencintai dia dan
Saya minta maaf kerana dia tak mahu lagi hubungan kami dan harap dia berjaya di masa depan. Saya juga beritahu akan biarkan dia selepas itu. Masa itu sekitar pukul 4.30 saya tertidur. Saya terjaga bila orang telefon beritahu apa yang berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, dia nampaknya terlupa nama Emma. Gadis itu, dia hantar mesej pada saya. Gadis yang mana? Yang telah meninggal. Apa yang ada dalam fikiran awak, Emma? Dan Riley nampaknya tahu penyiasat sedang memburunya. Adakah saya suspek dalam kematiannya? Bukankah sepatutnya anda? Saya bertanya jika itu salah satu sebab saya di sini. Saya tak peduli kalau awak fikir saya ada pistol atau apa-apa. Tapi saya harap sangat saya bukan suspek dalam kematiannya. Adakah saya cakap awak nak? Saya harap awak tak fikir macam tu sebab saya takkan sakiti gadis tu. Saya akan sakiti diri sendiri kalau saya sakiti dia. Dan itulah yang saya dah buat. Detektif menyiasat lanjut dan menemui maklumat mengejutkan dari kawan-kawan Riley. Sebagai permulaan, reaksinya terhadap kematian Emma agak pelik. Dia mengaku cintakan Emma secara terbuka. Pada 21 November 2016, dia tweet, "Itulah Emma saya yang cantik. Berehatlah dengan tenang sekarang sayang." 1 Korintus 13:8. Ingatkan Tuhan tentang ayat kita. Saya akan mencintai awak selamanya. Dia malah mengemaskini bio Twitternya untuk mengatakan menjalani setiap hari melalui Emma Walker. Saya cintakan awak cantik dan saya tahu awak berada di tempat yang lebih baik sekarang. Namun yang rapat dengannya tahu ada yang tak kena. Bila awak mengetahui tentang Emma Walker atau kematiannya? Maurinella menghubungi saya. Dan apa yang dia beritahu kepada awak? Bahawa Emma Walker telah meninggal dunia dan terdapat banyak kekeliruan mengenai keadaannya. Dan apa yang terlintas di fikiran awak pertama kali? Saya terfikir Raza terlibat dalam suatu kapasiti. Sebelum membunuh Emma, Riley tanya rakan cara hilangkan cap jari pada pistol. Dia tanya saya sesuatu tentang kertas kerjanya mengenai pengembangan Westwood. Dia juga tanya saya untuk rakan spiritnya jika saya tahu cara buang cap jari dari pistol. Dan saya membalas mungkin agak kasar. Saya beritahu dia, maafkan bahasa saya. kenapa boleh tanya soalan macam tu? Saya memang tak tahu dan jangan sekali-kali tanya saya soalan macam tu lagi. Awak tanya dia tentang sumber atau dia cadang rakan sebilik sebagai sumber? Dia kata rakan spirit yang tanya soalan itu membuatnya rasa takut juga. Saya rasa pelik tapi tetap mau tanya awak. Pernahkah awak tanya Riley Gaul cara buang kesan comot, cap jari atau kotoran dari pistol? Saya tidak pernah. Ada sebab kenapa dia cakap macam tu? Dia tak pernah tanya, tapi saya boleh fikir kenapa dia cakap begitu. Okey. Adakah anda terima Snapchat daripada Riley Gaul selepas pihak polis hubungi anda berkaitan hubungan anda dengan Riley Gaul? Ya, saya terima. Apa yang Riley Gaul minta anda lakukan dalam Snapchat itu? Jangan bercakap dengan polis. Rupanya, pistol hilang daripada seseorang yang rapat dengan Riley. Apabila anda masuk semula ke dalam kereta, apa perkara pertama yang anda lakukan apabila anda masuk ke dalam kereta? Hidupkan enjin. Ulur tahan dari tempat duduk. Kenapa awak ulur tahan ke tempat duduk? Saya belum buat begitu. Dan apa yang awak rasa? Oh, tak. Adakah pistol itu dalam sarungnya? Tidak. Dan apa yang awak fikirkan? Masalah. Dan awak pemegang lesen membawa senjata tersembunyi, betul? Awak cakap begitu? Bila awak kata ia masalah, sebesar mana masalah itu? Ada masalah lift. Okey, jadi apa kebimbangan awak? Apa dalam fikiran awak? Okey, dan apa yang awak syak? Tak syak apa-apa pun. Saya terus
Okey, dan apa yang awak cakap kepada Riley? Awak tahu apa yang saya fikir tentang senjata saya? Dan macam mana dia balas? Dia dah buat, Mak. Dan apa yang kamu buat selepas itu? Saya hubungi ibunya. Kamu dah bincang dengan ibunya? Ya, saya ada. Adakah kamu percaya mereka bahawa dia tidak mempunyai senjata itu? Sebelum itu, Tuan, saya tiada sebab untuk tahu apa yang kami lakukan. Penyiasat dapati Riley tiba di asrama pada waktu mencurigakan ketika menyiasat keberadaannya semasa kematian Emma. Ada kesempatan untuk Ahad 20 hari bulan? Tidak ada. Pukul berapa kita ada catatan pagi Isnin 21 hari bulan? Ya, 11.21 pagi Isnin, mungkin 21 hari bulan 4, 30 pagi. Seperti remaja lain, Riley mula berbual dengan rakan-rakannya, mendedahkan hampir segala-galanya. Dia sangat risau tentang keselamatannya sehingga dia telah mencuri pistol neneknya dan menunjukkannya kepada saya. Terdalis untuk kawasan pemandu. Okey, dia sembunyikan pistol itu dalam kereta. Ya. Okey, jadi dari mana dia ambil? Saya tak pasti siapa yang pilih babak itu, tapi dari pihak dia memang bagus. Okey, dan dia keluarkannya? Apa yang dia buat dengan pistol itu ditunjukkan pada saya. Pada sesuatu tentang betapa menakutkan dan siapa orang-orang ini. Adakah dia pernah mendedahkan apa-apa kepada awak tentang itu? Tentang cara kematian? Ya. Apa yang dia beritahu tentang kematiannya? Bahawa perkara itu sedang dipersoalkan. Ia adalah hari Selasa, hari kami bertemu dengannya. Dan dia telah diberi wang sebagai bukti. Dia memberitahu saya polis berkata dia ditembak di dalam rumah. Dan awak bersemuka dengan Riley tentang apa? Bahawa dia telah menentukan bahawa dia benar-benar tidak bersalah. Dan jika dia tidak bersalah, sistem akan membuktikannya. Dan dia tidak. Dan apa? Sebab apa yang Riley cuba suruh awak buat? Untuk buang semuanya. Okey. Bagaimana awak bertindak bila dia nak buang pistol itu? Apa yang berlaku antara awak dan Riley? Saya senang marah. Saya tak dapat percaya perkara itu. Dia percaya bahawa dia boleh membuang senjata itu sebagai cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, bukannya datang ke sistem mahkamah atau pihak berkuasa. Ia memang tidak bersalah. Sistem mahkamah akan membuktikannya. Dan saya sudah dengar cukup tentang Rob Nintendo dan saya pasti akan sukakannya. Itulah ketika dia bertanya kepada saya. Sebenarnya, dia membangkitkannya di rumah Thursday tentang sistem senjata itu, bukan membuangnya ke dalam sungai. Okey, dan bagaimana anda akan menasihatinya tentang perkara itu? Turun berbanding laguasan. Bila anda pilih untuk bermasalah dengan polis? Saya berbual di rumah ini dan ada akibatnya. Dan kenapa awak buat keputusan untuk pergi ke balai polis? Sebab ia memang jelas. Riley turut mesej kawan-kawannya tentang semua ini. Pada 2:12.08, pagi 22 November 2016, Riley message Alex. Pada mesej ini, selepas saya hantar satu lagi mesej. Alex jawab, "Okey, saya faham." Riley tanya, "Kenapa awak beritahu dia pasal pistol itu? Mereka sangka saya yang tembak dia sebab itu." Tolong balas mesej saya. Alex membalas beberapa minit kemudian. "Jika awak tak buat apa-apa, tiada apa nak sorok, bro. Saya rasa awak mungkin guna pistol itu untuk bunuh diri lepas semua ini. Saya risau tentang awak." "Bro, kenapa kau cakap kau nak buang pistol tu? Dan kau berbohong dan kata kau dah pulangkan pistol tu kepada atuk kau. Lepas tu, mak kau keluar dan kata dia tak jumpa pistol tu di mana-mana." Riley balas, "Mereka tak tahu saya dah pulangkan. Saya tak menipu. Tolonglah ya Tuhan, janji dengan saya. Kalau ada polis tanya apa-apa lagi, cuma cakap awak tak nak jawab sebab awak tak boleh terlibat dalam masalah." Kawan-kawan Riley berbincang dengan polis dan setuju sertai operasi penyamaran. Okey. Adakah Alan Merritt dari Jabatan Sheriff memberikan anda peranti rakaman pada ketika itu? Kena cukup terang supaya kita boleh buat rumah ini, okey?
Adakah anda hidupkan peranti rakaman itu? Ya, Tuan. Anda dan Noah di rumah itu bercakap dengan Riley di luar. Adakah Riley masuk akhirnya? Ya, ia agak tentang bagaimana keadaannya, tetapi ia tetap baik. Saya bercakap dengannya hingga Anda masuk semula. Dan semua ini direkam. Saya tak boleh pun marah pada dia sebab saya mungkin akan ditangkap dalam beberapa hari lagi. Tapi Saya tahu dia dah maklumkan tentang pistol itu. Saya tak tahu siapa yang tembak dia. Saya sumpah atas nyawa saya. Saya tak akan menipu di sini sekarang. Saya tak tahu siapa yang buat. Saya tak akan pernah sakiti dia seumur hidup saya. Saya simpan pistol tu sebab takut apa yang dah jadi padanya. Saya tahu awak tak percaya. Awak pun mungkin tak percaya. Tak kisahlah, saya tetap beritahu. Apa yang saya maksudkan, kalau saya kena pergi ke mahkamah depan juri besar atau apa-apa saja dan awak kena beri keterangan, atau kalau polis datang dan tanya awak lagi, bila-bila awak bercakap dengan mereka, cakap saja awak terlalu takut nak beritahu yang awak ambil asid sebab awak ingat awak akan kena masalah. Betul, saya takkan sebut. kalau ada apa-apa pasal pistol tu, beritahu saja. Saya mungkin salah faham sebab tengah hayal dan tak tahu apa yang berlaku. Dia cuma cakap Riley ada mengadu pada saya pasal beberapa perkara. Saya rasa saya terdengar sesuatu pasal pistol dan Datuk dia fikir dia yang ambil, kau tahu. Saya takut bila detektif bercakap dengan saya. Ya. Asalkan awak beritahu mereka yang awak, kalau awak beritahu mereka awak ambil LSD, awak mabuk dan khayal. Minda awak telah berubah. Kenyataan awak kepada mereka tidak jelas kerana minda awak begitu. Walaupun ia begitu, mereka tak boleh sabitkan awak berdasarkan itu, betul? Tak, kalau boleh dah lama mereka tangkap saya. Tapi saya percayakan korang dengan nyawa saya. Sebab kalau saya disabitkan, saya boleh kena 70 tahun penjara atas perkara yang saya tak buat. Dan korang sibuk tak sekarang? Macam korang nak buat apa-apa ke? Tak juga. Sebenarnya, saya fikir tentangnya nanti. Tapi berapa lama lagi? Saya tak tahu di sini, di tengah-tengah. Boleh kita zoom dekat? Saya perlu buang pistol itu. Tapi tengok ni. Saya buang pistol tu ke dalam sungai supaya mereka tak jumpa. Video itu gelap, tapi perbualan menyeramkan masih boleh didengar. Cap jadi saya tiada dalam pangkalan data. Ya. Mereka tak ugut saya. Ya Allah. Ni pistol sebenar. Dan tiba-tiba, keluar dari kenderaan! Angkat tangan anda! Angkat tangan Bobby! Letak telefon itu! Letak telefon itu! Angkat tangan, cepat! Turn! What am I to do? Berundur ke belakang! Walk back to my boys, do it now! Berundur ke belakang. Berundur ke belakang! Berundur ke belakang! Oh! Saya tak tahu apa yang kita akan lakukan. Riley Gall ditangkap pada 22 November 2016. Ditangkap basah ketika cuba membuang senjata pembunuhan. Riley berdepan pelbagai pertuduhan, termasuk pembunuhan terancang tahap pertama, pembunuhan feloni tahap pertama, menghendap secara teruk, mengusik bahan bukti, dan membahayakan secara melulu. Semasa perbicaraan, Riley mengaku bersalah atas tuduhan membahayakan secara melulu yang digunakan pembelaannya untuk membuktikan dia tidak bersalah. Tetapi ia tidak berhasil. Dalam masa kurang daripada 4 jam, juri memberikan keputusan mereka. Pertuduhan pertama, kesalahan pertama yang ditakrifkan, mendakwa tertuduh dengan pembunuhan tahap pertama. Adakah juri mencapai keputusan? Ya, kami telah capai. Apakah keputusan kamu? Bersalah. Pertuduhan ketujuh, menuduh tertuduh atas pembunuhan Felon. Adakah juri sudah mencapai keputusan? Ya, apakah keputusan kamu? Bersalah. Riley Gall didapati bersalah atas semua pertuduhan dan dihukum penjara seumur hidup dengan kemungkinan parol. Dia layak parol pada 2067. Satu percintaan remaja yang retak, bukan sahaja kerana patah hati, tetapi juga pengkhianatan yang paling besar. Memadamkan cahaya kehidupan muda sebelum waktunya. Ini Crimes of Passion oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie.